Sebelum itu, untuk pengetahuan anda, saya memetik tajuk artikel ini daripada sebuah buku yang bertajuk Wacana Pemikiran Islam yang ditulis oleh Encik Syed Syahriman bin Syed Ali. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Afizah Natasha binti Zulkifli Amin. Nombor metrik I21105594. Okey. Di sini saya akan menerangkan pengenalan artikel di bawah tajuk Antara Ikhtiar dan Tawakal. Di bawah tajuk Antara Ikhtiar dan Tawakal ini menceritakan tentang situasi yang berlaku semasa penularan wabak COVID-19 dan terdapat pelbagai reaksi masyarakat tentang norma baru yang telah mengubah cara hidup masyarakat di Malaysia. Antaranya ialah semua perhimpunan yang melibatkan orang ramai terpaksa ditangguhkan bagi mencegah berlakunya penyebaran wabak COVID-19. Pelbagai perkara yang menjadi kebiasaan kini terpaksa dihentikan dan menjadi larangan ketika berlakunya pandemik ini. Semua aktiviti yang melibatkan ramai individu terpaksa dibatalkan seperti solat berjemaah dan solat Jumaat di masjid perlu dihentikan semasa pandemik COVID-19 ketika itu. Seterusnya, saya akan mengulas isu yang terdapat dalam artikel yang dibangkitkan oleh penulis iaitu Encik Syed Syahriman bin Syed Ali. Dalam artikel adalah berkaitan dengan reaksi negatif oleh sesetengah masyarakat Islam yang menunjukkan mereka kurang faham dengan situasi yang berlaku. Betapa kritikalnya wabak ini ketika menimpa negara kita, malah penyebaran wabak ini berlaku di seluruh dunia. Justeru, segelintir masyarakat itu bersikap sambil lewa dan memandang remeh serta tidak peka terhadap polisi yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan akan perintah berkurung dan SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Ada juga segelintir yang mengatakan tidak perlu takutkan wabak COVID-19 ini kerana kita perlu takutkan Allah sahaja. Dan umat Islam perlu bertawakal kepada Allah sahaja serta tidak perlu bergantung kepada usaha mengawal penularan wabak COVID-19 ini sehingga menangguhkan kewajipan solat berjemaah dan solat Jumaat di masjid. Ini menunjukkan mereka kurang kefahaman terhadap ajaran dan tuntutan sebenar. Oleh itu, penulis menerangkan dan menjelaskan tentang ilmu pengetahuan beliau yang berkaitan dengan ikhtiar dan tawakal. Beliau menerangkan kuarantin ini adalah salah satu cara untuk menghentikan penularan wabak COVID-19 ini. Kita sebagai manusia perlu berikhtiar dan dengan berusaha untuk menghentikan wabak ini dengan tindakan sewajarnya dengan cara berkuarantin apabila berlakunya jangkitan. Oleh itu, kita sebagai manusia tidak boleh berserah tanpa berusaha. Menerusi sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, jika kamu mendengar taun berlaku di sesuatu tempat, janganlah kamu pergi kepadanya. Jika berlaku di sesuatu tempat, sedang kamu berada di situ, janganlah kamu keluar darinya, yakni tempat itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis tersebut, jelas menerangkan bahawa kuarantin ini sangat penting kerana dapat menghalang penularan wabak daripada tersebar. Justeru, dengan apa yang dilakukan oleh pihak berkuasa di Malaysia, malah di seluruh dunia bagi mengendali penyebaran COVID-19 ini, ia sangat bertepatan dengan konsep tawakal yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Konsep ikhtiar penyebaran penularan yang menggunakan kaedah kuarantin langsung tidak menafikan konsep tawakal. Bagi format kutipan, penulis menggunakan format penulisan APA style. Bagi kaedah kutipan pula, kaedah kutipan yang digunakan oleh penulis ialah kaedah kutipan secara langsung. Terdapat satu contoh kutipan yang dipetik dalam artikel, iaitu dakwaan bertawakal dalam keadaan meninggalkan usaha untuk mencapai tujuan dan matlamat adalah sangkaan orang yang jahil, malah dihukum haram oleh syarak. Menurut Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menerusi karya beliau Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin 1977. Tambahan beliau lagi,
Kesan bertawakal dengan Allah haruslah menggerakkan seorang hamba untuk berusaha memenuhi maqasidnya. Usahanya ke arah itu, yakni maqasid, sama ada dengan bekerja untuk mendapatkan sesuatu yang tiada atau memelihara dan menyimpan apa yang telah diperolehinya. Usaha juga perlu dilakukan bagi menghindarkan mudarat yang bakal berlaku atau menyingkirkan kemudaratan yang sedang menimpa. Sekian itu sahaja daripada saya.